Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Terima kasih kerana bersama dengan saya Casey setiap malam, dan semalam saya telah pun berkongsi beberapa kisah dan ramai sebenarnya mungkin rasa takut. Sebabnya saya terima kiriman email selepas itu, maklum balas dari private message di Facebook saya mengatakan anda rasa takut bila mendengar suara efek yang diputarkan. Ada yang sampai tanya, mana kita dapat ni suara ni? Adakah ini rakaman yang sebenar ataupun tidak? Ya. Anda sekarang ini cuba pejamkan mata anda. Anda cuba pejamkan mata anda, tenangkan minda dan cuba dengar. Sekiranya kalau mungkin anda di rumah, ya, yang lain semua dah tidur, anda di ruang tamu seorang diri, dapur lampunya dimatikan, hanya TV, ya, cahaya daripada televisyen yang ada di ruang tamu rumah anda yang menyala. Anda sedang menonton TV sambil bermain handphone. Tiba-tiba anda terdengar bunyi berikut ini. Bagaimana? Apakah reaksi anda, saudara? Ada sampaikan mengirimkan email pada saya. Katanya, Casey, sebenarnya itu bunyi apa tu? Kedengaran seperti suara orang kena rasuk. Orang disampuk, kemudian dijadikan sebagai sound effect dengan diletakkan reverb atau echo dalam suara berkenaan. Yang ini kiriman daripada seorang pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Ipah. Ipah memberitahu sound effect semalam yang mendayu-dayu Casey putarkan ketika kejadian berlaku. Kejadian berlaku di sebuah kawasan dekat Pahang, tepi laut. Suaranya sama, Casey. Sama seperti seorang wanita yang dirasuk yang pernah saya dengar satu ketika dahulu, kata Ipah. Bunyinya seakan-akan sama. Entah kenapa, Casey. Bila Casey putarkan bunyi itu, iaitu bunyi ini yang dimaksudkan, meremang bulu roma saya dan teringat akan kisah yang saya harap Casey kongsi dengan pendengar Ria 897 FM. Jadi saudara, kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria, kata Ipah, kisah ini berlaku beberapa tahun lalu. Kejadian yang menakutkan ini berlaku di dalam sebuah bilik di asrama yang mana saya bersekolah di tempat itu. Ya, ini merupakan asrama peringkat pengajian tinggi di salah sebuah universiti di kawasan ataupun di negeri Melaka. Universiti yang mana katanya tolong rahsiakan. Saya pun tak naklah nanti ada selisih faham. Ada yang mengatakan saya buat-buat cerita. Tapi ini kejadian yang saya alami. Di asrama ni yang kami menetap, pelajar-pelajar lazimnya tinggal jauh daripada kawasan persekolahan. Yang tinggal dekat senang, nak balik tunggang motor, tumpang kawan, kenderaan. Tapi yang tinggal jauh, yang tinggal luar dari Melaka, kita terpaksa menetap di asrama, Casey. Memang tidak ada pilihan, kata Ipah. Dipendekkan cerita, saya ni ada seorang kenalan lah. Bukan kawan rapat, bukan kawan, tapi kenalan. Kita kalau nampak, kita akan bertegur, angkat tangan, senyum, berbual sikit. Tapi taklah rapat. Dan beliau ni dikenali dalam sekolah kami kerana dia ni selalu dirasuk
terkena gangguan, dan dari dia, ia akan berjangkit kepada para pelajar yang lain, yang difahamkan pelajar-pelajar yang menjangkit ini, sampukkan rasukan histeria ni, mereka dalam kategori lemah semangat. Sebab tu Casey, kita ni digalakkan untuk sentiasa berani melawan, tapi jangan terlampau berani. Bila orang tu rasa takut, lemah semangat, maka mudahlah dia diganggu. Berbalik pada kisah seorang pelajar yang saya gunakan nama, Ipa kata saya gunakan namanya sebagai Zaza. Zaza bukan nama sebenar, Zaza nama samaran yang Ipa gunakan dalam kisah ini. Satu ketika dahulu, kita tengah tidur pada waktu malam, Casey. Semua para pelajar sedang tidur pada waktu malam apabila kita semua dikejutkan dengan suara yang amat menakutkan sangat-sangat datang daripada luar koridor. Anda bayangkan dalam asrama ada bilik seperti bilik tidur dormitory lah. Jadi dalam bilik tu mungkin ada 4, 5, 6 pelajar mungkin. Kemudian malam-malam tengah tidur, semua dah lelapkan mata. Tiba-tiba terdengar bunyi yang menakutkan, bunyi yang membuat para pelajar tertanya-tanya. Ada yang takut, ada yang terbangun, ada yang ingin cari dari mana datang bunyi itu. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Kita semua sedang tidur, terbangun kerana terdengar bunyi ini. Jadi, apa yang berlaku? Salah seorang daripada sahabat, iaitu tinggal sebilik dengan saya. Ipa, aku nak pergi tengok. Bunyi apa tu? Janganlah. Awak jangan pergilah, kita takutlah awak. Sekarang ni, dalam bilik ni cuma Ipa dengan saya je yang ada. Yang lain semua dah balik rumah. Tahu-tahu yang dengar kita 2 orang je. Macam mana? Alah, Arin, janganlah Arin. Ipa takutlah. Tak apa, Ipa ikut Arin. Saya dengan seorang lagi kawan saya yang tinggal sebilik, kami bangun, perlahan-lahan menuju ke arah pintu asrama, bilik asrama kami. Menarik pintu, Casey, nak buka pintu. Tarik perlahan-lahan, tengok-jenguk dekat koridor. Tak ada orang. Bila kami keluar, menjenguk dekat luar, rupa-rupanya bukan saya dengan kawan saya yang dengar, malah para pelajar yang belum pulang, yang juga berada dalam bilik mereka. Ada beberapa lagi bilik yang masih lagi dihuni oleh pelajar yang tak balik ke rumah, tak balik kampung kerana cuti semester. Casey, masing-masing saya dapat lihat, teman saya pun dapat lihat, menjenguk keluar dari pintu dalam keadaan tertanya-tanya, dalam keadaan takut. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Jadi, kita pun tengok di luar. Dan kemudian kita pandang antara satu sama lain. Bilik sebelah pandang bilik saya tengok bilik satu lagi. Dan tertanya-tanya bunyi apakah yang dimaksudkan itu. Akhirnya bila salah seorang daripada pelajar mengeluarkan lampu suluh. Sebabnya koridor di bilik asrama kami ni agak malap dan gelap. Memang tidak dibenarkan buka lampu seterang-terangnya. Mereka tak nak para pelajar duduk dekat koridor berbual. Ini adalah satu tabiat. Jadi pihak sekolah telah pun membuat satu protokol yang mana selepas jam 10 lampu koridor tu akan ditutup, cuma ada beberapa lampu dibuka. Itu saja. Jadi dia tak nak para pelajar duduk dekat luar berbual-bual, nanti sampaikan tak tidur. Jadi seorang pelajar dekat bilik sebelah keluarkan lampu suluh. Dia suluh betul-betul dekat hujung koridor. Kelihatan ada seorang perempuan sedang duduk menyangkung. Bila ternampak, ramai-ramai Casey serentak terperanjat sampaikan lampu suluh yang dipegang terjatuh. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12.
Entah macam mana, tiba-tiba macam kita ni sebulat suara tanpa bercakap tau Casey. Bilik ujung, bilik sebelah, semua datang ke arah bilik saya dengan teman saya. Semua datang. Jadi dalam bilik saya ni yang boleh muatkan 6 orang pelajar, sekarang dah ada lebih kurang dalam 10 atau 11 pelajar Casey. 10 atau 11 semua takut. Kita tutup pintu, kemudian duduk dan kita bercakap. Agak kecoh dan riuh dalam bilik itu, bercakap antara satu sama lain. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan sedang kami berkumpul dalam bilik saya. Ya, para pelajar yang lain semua berhimpun, berkumpul dalam bilik saya dengan Arin, teman saya ni, sedang kecoh bercakap. Kau dengar tak tadi? Itulah, apa benda tu? Jadi masing-masing tau kecoh dan riuh. Semua takut sebab lihat susuk tubuh seorang wanita, seorang pelajar, seorang budak dalam keadaan menyangkung, badannya hayun depan belakang dengan rambut yang panjang. Walaupun dapat tengok seketika, itu antara details yang dapat kami kesan Casey pada waktu itu. Sedang bercakap, sedang bising, kecoh dan riuh. Apakah langkah seterusnya? Siapa nak turun bawah? Takut, semua orang takut sebab kalau nak turun bawah, kena lalu dekat perempuan yang menyangkung tu Casey. Tangga satu dekat ujung tu. Macam mana sekarang? Pendengar Misteri Jam 12, semua berbincang dan ajak, jom bang, kau ikut aku lah. Kau ikut aku nak. Tak nak. Semua takut Casey, semua takut. Tiba-tiba siapa tu ketuk pintu? Siapa tu? Pergi! Waktu tu kita yang duduk dalam bilik dalam keadaan mungkin berpecah. Bila dengar orang ketuk pintu, secara automatik Casey, kita rapat dan semakin rapat. Buka pintu. Saya dengar dengan jelas suara halus dan menakutkan menyuruh saya dan teman-teman yang lain untuk buka pintu. Bayangkan pendengar Ria 897 FM suruh buka pintu. Aku takut. Sabar. Jangan takut. Kita semua dekat sini. Jadi apa yang terjadi berikutnya? Pendengar Ria 897 FM, benar ataupun tidak, jangan mudah percaya dengan apa yang kita dengar. Misteri Jam 12 yang pasti hanya sekadar hiburan saja. Ingat ya, jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Tiba-tiba dekat luar terdengar perkara yang paling menakutkan sangat-sangat. Pendengar Ria 897 FM, tadi dengar suara seorang yang merayu-rayu, menangis. Tiba-tiba ketukan pintu makin kuat. Bunyi dekat luar kedengaran lebih jelas, seolah-olah macam banyak Casey. Buka pintu. Bayangkan mendengar Misteri Jam 12. Tolonglah, aku takut. Salah seorang daripada teman menangis. Kita dah tak tahu nak buat apa Casey. Dalam keadaan kacau bilau, dalam keadaan takut, semua tak boleh berfikir. Sehingga kan seorang pelajar yang bernama Nora, tengah takut ni, dekat luar dah bising. Bunyi seram, bunyi menakutkan dah mula kedengaran. Semua dah tak boleh berfikir dan keadaan semakin teruk dekat luar. Pendengar Ria 897 FM,
Bunyi yang menakutkan masih boleh kedengaran, Casey. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ramai-ramai, Casey. Satu dari persatu, satu persatu baca. Dini pula sambut baca. Baca dan baca dan baca. Kita sama-sama membaca surah Yasin beramai-ramai. Ada yang hafal, ada yang tidak. Tapi dalam bilik saya memang ada beberapa buku Yasin. Serahkan pada satu persatu yang ada, kita baca, Casey. Ketuk pintu, terus hilang, Casey. Hilang. Suara yang menakutkan, seolah-olah suara wanita mendayu-dayu tu kedengaran, tetapi agak jauh sedikit. Jauh sedikit daripada mana kami berada. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya bila kami beranikan diri, akhirnya kami keluar daripada bilik. Lihat dekat luar, Casey nak tahu, saya nampak budak yang disebutkan tadi. Ya, seorang budak ni kenalan yang dikatakan seringkali kena rasuk, kena sampuk. Dia terbaring depan pintu bilik asrama saya. Ya Allah! Rupa-rupanya itu adalah beliau dalam keadaan dirasuk dan disampuk. Jadi itulah kisah yang dikongsi sama berkenaan dengan seorang pelajar yang dirasuk, disampuk. Sebenarnya kisahnya agak panjang sedikit. Saya dapat ringkaskan dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Terima kasih. Itu dia kisah pertama anda dengar awal tadi bersama dengan saya, Casey, dan kita teruskan dengan kisah berikut ini. Tadi pengalaman seorang pelajar. Dia macam target. Dia seorang pelajar ni, dia selalu kena ganggu, kena rasuk, sampuk. Dia boleh lihat. Dan kesianlah kalau ada individu-individu yang sering menjadi mangsa mungkin kacau, gangguan. Baik, yang ini kiriman yang saya terima sebelum saya mulakan dengan lebih banyak lagi pengalaman dalam MJ12 di Ria 897. Datangnya daripada Haja Latifah. Okey, Haja Latifah kata, Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Latifah. Apa khabar, Haja? Saya nak berkongsi satu pengalaman, terpulang pada semua yang ingin percaya ataupun tidak. Ini adalah pengalaman peribadi saya. Ini berlaku di Tanah Suci. Di Tanah Suci. Waktu tu saya menunaikan ibadah bukan haji tapi umrah pada mulanya. Sebelum ke haji, saya ke umrah dahulu. Jadi bila sampai pertama kali menjejakkan kaki di Tanah Suci, Masya Allah, perasaannya, Casey, nak bila dapat lihat Masjidil Haram, bila masuk dapat lihat Kaabah, memang rasa sebab sangat. Sedih bukan kerana apa. Sedih kerana akhirnya Allah mengizinkan saya untuk ke sana. Tapi pengalaman saya yang saya nak ceritakan ini adalah berkenaan dengan diri saya. Secara jujurnya, suami saya pun tahu. Dan ini adalah satu perkara yang suami, anak-anak pun tahu. Saya ni adalah seorang yang satu ketika dahulu, sekarang Alhamdulillah saya dah berubah, Casey. Suka memandang rendah terhadap orang, terhadap sekitaran dan sebagainya. Misal kata, contoh, orang ni badan dia bau. Masuk dalam, saya akan kata, busuk betul ini menyampah. Saya akan tak suka berbual dengan orang tu. Saya akan cuba gosok-gosok hidung. Saya akan tunjukkan tanda-tanda
yang hey kau ni bau busuk, tapi saya tak cakap. Tanda-tanda. Saya akan macam kibas-kibas, kebas-kebas, mungkin kipas-kipas. Itulah saya dahulu, Casey. Sebelum saya pergi ke haji, saya pergi ke umrah dahulu, katanya Haja Latifah. Jadi sikap saya ni kadang-kadang ditegur oleh suami. Tapi saya cakap saya ni saya punya diri, saya tak suka, saya buatlah. Saya cakap. Tapi suami kata ada baiknya kadang-kadang kita kawal. Nanti orang yang sensitif tersinggung nanti. Oh, hati dia nak jaga, habis kalau hati saya. Itulah seringkali bertengkar dengan suami. Nasib baiklah suami saya ni jenis orang yang cool. Kalau tempat makan, jalan nampak tempat ni macam tak bersih, kotor, jijik. Jadi ini perangai saya, Casey, satu ketika dahulu. Saya memang akur. Dan pergi ke Tanah Suci. Wah, rasa sebab sedih. Dan nak makan ni, dalam hati, bang, jangan makan sini lah bang, kotor tempat ni, banyak lalat. Saya cakap dengan suami, sudahlah, awak datang sini nak tunaikan ibadah. Mulut awak tu jaga sikit. Bila saya menegur, Casey, suami pergi tempat lain. Mana-mana saya pergi, Casey, kemana saja saya langkahkan kaki, semua tempat ada lalat. Masuk dalam restoran ni, ada lalat. Bayangkan, pendengar Misteri Jam 12. Ada orang datang minta sedekah. Berlumuran, Casey, dikelilingi dengan lalat yang terbang. Dia cakap dalam bahasa Arab, saya tak faham. Saya halau dia. Pergi. Don, kata saya. Sudahlah. Suami keluarkan duit, masuk dalam tabungnya, berikan. Pendengar Misteri Jam 12. Dan saya bila makan akhirnya kerana lapar sangat. Akhirnya saya makan. Sebab pergi sana lalat tak makan, pergi sini ada lalat tak makan, sana tak makan. Suami kata makanlah, nanti awak lapar. Saya tak nak bang. Tak boleh tahan bang, nanti besok pergi restoran pun sama. Akhirnya saya tewas, saya makan juga. Makan, Casey. Yang hairan bila saya tengah makan ni, kata Haja Latifah, di salah sebuah restoran kecil, tengah makan dengan suami, pinggan saya lalat, seekor datang, 2 ekor datang, terbang keliling dekat pinggan saya. Pinggan suami saya langsung tak ada lalat. Mustahil, Casey. Saya makan sampai kibas. Tiba-tiba masuk seorang lelaki dalam restoran ini. Dia lihat saya dengan suami dekat luar. Ada cermin, dia tengok, dia angkat tangan, suami saya angkat tangan, senyum. Dia masuk dalam hati saya, ni nak jual apa lagi ni? Apa lagi nak jual ni? Dalam hati tau, pada waktu itu. Laki ni masuk dalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suami saya jawab. Kemudian dia angkat tangan, dia baca doa. Dalam hati, nak duit lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia baca doa, Casey. Dia baca. Suami saya pun keluarkan duit. No need. No. I doa for you and wife, katanya. Masya Allah, subhanallah. Thank you. Keluar. Jadi lelaki tu dah keluar. Saya pun dengan suami, bang, pelik pula lelaki tu datang sini. Entahlah, tak apalah, dia doakan baik untuk kita. Makanlah. Tengah makan dengan suami, makan. Baru saya perasan, bang, abang perasan tak? Dari tadi saya makan, bila saya masuk ada lalat. Sekarang dah tak ada lalat, bang. Sejak hari itu, Casey, sejak saat itu, saya dah tak lagi lah, Casey, pandang merendah dekat orang yang serba kekurangan dari saya. Pandang dekat orang yang saya rasa pengotor ke, pandang tempat-tempat makanan yang tidak begitu bersih. Saya akan hanya berdiam diri. Berdiam tu lebih baik dari berkata-kata. Sebab bila kita bercakap, kita sakitkan hati orang. Bila orang sakit hati, kita tak tahu sebenarnya. Saya balik ke Singapura. Saya tanam niat untuk tunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, saya dah pun pergi ke Tanah Suci.
Dan sejak pengajaran saya, pengalaman saya di Tanah Suci mengajar saya menjadi seorang manusia yang lebih menyayangi antara satu sama lain. Mohon maaf kalau kisah saya tak seram, tapi ini lebih kepada misteri. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah daripada Haja Latifah berkongsi pengalaman. Kita boleh ambil iktibar daripada pengalaman ini. Jangan sesekali kita fikir yang kita ni lebih atas dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sesekali kita fikir kita atas. Walaupun mungkin kita ada sebuah rumah yang kita beli. Orang ni tinggal rumah sewa. Rumah sewa. Rumah aku beli. Kau mampu. Jangan saudara. Itu bongkak dan riak. Milik kita ni sebenarnya bukan milik kita. Bila-bila masa boleh hilang macam ni. Gitu je dia hilang. Jadi bersyukur. Dan kalau ada lebih, betul kalau kita cakap, oh aku kaya, duit aku banyak, aku lebih duit dari kau. Kalau ada lebih kita kongsilah dengan bersedekah. Beri pada mereka yang susah. Bila orang yang susah terima bantuan dari kita, dia doa. Daripada awak seorang ribuan tiba-tiba jadi ratusan ribuan, kemudian jadi jutawan. Jauh perjalanan. Jadi itulah, jangan pandang rendah, supaya kita, termasuk diri saya sendiri lah, sentiasa mungkin rendah diri lah. Itu yang amat penting sangat-sangat. Okey, terima kasih pada Haja Latifah, perkongsian yang membuka mata, membuka minda dan pastinya membuka hati kita. Berikut ini kisah yang ingin saya bacakan kepada anda para pendengar Misteri Jam 12, datang daripada Ana. Ana berkongsi peristiwa yang dialami dan ini berlaku di mana ni? Tengok ini berlaku di salah sebuah kawasan yang mana beliau ni, Ana dengan suami, mereka berdua lah. Waktu tu Casey, our second year of marriage, kata Ana, kita telah pun ke Indonesia. Indonesia. Jadi Indonesia, tempat kawasan mana dia tak nak sebutkan, tapi pastinya bukan Jakarta, yang pasti bukan Bandung, bukan kawasan-kawasan daerah-daerah yang famous ni lah, bukan. Dia adalah satu daerah yang terpencil. Saya dengan suami memang suka sangat pergi ke Indonesia. Kita suka pergi, dan antara perkara yang kita suka lakukan adalah menikmati hidangan jalanan. Tak semua orang mempunyai perut yang bisa, katanya bisa menikmati hidangan jalanan. Sebabnya ada yang memang menggunakan air yang tidak begitu bersih. Tetapi kalau perut kita dah biasa, dah terbiasa, kita dah imun dengan beberapa perkara yang digunakan sebenarnya. Ini kata Ana. Dan ini pengalaman beliau dengan suami dialami ketika bercuti di salah sebuah daerah di Indonesia. Kita menikmati hidangan jalanan sebenarnya, dan kejadian ini berlaku lebih kurang berapa? Ini katanya di sini pada tahun 2008, saudara. Tahun 2008. Kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Kisah saya begini. Kepada pendengar Ria 897, kata Ana, saya dengan suami sedang nak cari makan malam. Jadi pada malam tu, saya dengan suami nak sangat-sangat makan jenis mi ayam. Tetapi ini kata orang mi ayam lada hijau. Mi ayam lada hijau ni memang susah nak cari. Jadi tanya sampaikan ada katakan, ada tapi agak dalam sedikit. Saya dengan suami ni, kita menunggang motosikal pada waktu itu yang kita sewa. Jadi bila sampai di sana, suami pun dengan saya carilah gerai ataupun warung tepi jalan ni. Tengah tunggang motosikal, dari jauh nampak ada asap tu, Casey. Bang, tu tak bang? Mungkin agaknya. Kita pun pergilah tunggang motosikal sampai dekat depan warung ni. Kita pun letakkan motosikal dekat tepi, masih pakai helmet. Tengok pegerai tu sedang sibuk, Casey. Sedang sibuk membakar sate. Wah, ada sate lah. Agaknya ni gerainya lah. Mi ayam
cili ataupun lada hijau. Mi ayam lada hijau. Macam tu lah. Jadi saya dengan suami tengok, okey, pegerai itu tengah sibuk. Kita pun carilah. Dekat situ cuma ada 3 atau 4 meja, kalau tak silap saya. Meja makan yang kecil, 3 atau 4. Kita carilah duduk. Dah duduk, buka helmet, taruh. Kemudian saya pun tengok sekeliling kawasan tu agak sunyi sepi, dikelilingi dengan semak samun hutan. Tunggulah, tengah tunggu orang kedai ni. Apa yang berlaku? Kata Ana, suami saya bangun. Katanya, tunggu kejap suami saya nak pergilah dekat orang gerai tu. Dia bangun, dia jalan. Saya nampak suami saya sedang tengok kiri, tengok kanan. Suami patah balik. Yang tak tahu mana orang gerai ni pergi, yang. Tadi kan nampak kan? Saya tanya pada suami. Itulah. Tadi naik motosikal, bila turun nampak tengah bakar sati. Yang hairan bila abang tengok, tempat sati tu tak ada bara pun. Satinya pun tak ada. Dan baru kita tengok sekeliling kita ni, warung ni rupanya dah tak beroperasi ke si? Bahan-bahan pun tak ada. Kerusi mejanya dah kotor. Ada yang dah tumbuh pun, tumbuh-tumbuhan. Abang, jom bang, jom. Saya dengan suami baru perasan yang tempat tu dah terbengkalai ke si, dah dibiarkan tidak lagi beroperasi. Dah berapa tahun, mungkin berbulan dia tinggalkan. Pakai helmet ke si, meremang bulu roma pada waktu itu. Bayangkan mendengar Ria 897 FM, suami isteri berada di salah sebuah daerah terpencil di Indonesia. Jadi bila sampai mencari gerai yang menjual makanan yang disebutkan tadi, anda bayangkan, bila berada di tempat itu, dia pun duduk dengan confident. Dia duduk. Bila dia duduk dekat tempat tu, dah ada tempat, suami tengok okeylah, dia tengah bakar sati. Suaminya bangun, orang tak ada, baru perasan, baru mereka sedar, tempat dia dah tak ada orang. Jadi waktu itulah pakai helmet, kemudian nak tunggang motosikal, tengok lagi. Tiba-tiba saya dengan suami dengar, dalam keadaan kawasan tu agak bising dengan bunyi cingkerik. Mendengar Misteri Jam 12. Kata Ana, saya dengan suami dengar bunyi meringik. Sesuatu. Dia macam bunyi meringiknya pelan, makin kuat. Semakin kuat. Mungkin seperti suami dengan saya naik motosikal, hidupkan enjin, suami tunggang motosikal. Sebelum tunggang, suami kata, sayang ikut abang baca, jangan tengok belakang. Kisi tunggang motosikal, terus keluar dari kawasan tu. Kemudian sampai dekat luar, nampak ni ada penjaja sedang tolak. Tolak pushcart penjaja ni, tengah tolak. Kemudian, Mas. Suami saya panggil. Mas, dalamnya ada warung. Tutup ke? Katanya, warung? Tak ada, Pak. Ada. Tadi kita di dalam. Warung. Oh, warung yang di dalam ujung. Warung tu jangan pergi, Pak. Warung tu disantet. Tuannya sekarang ini lagi sakit kerana disantet. Saya terdengar. Saya dengan suami terperanjat, Casey. Itulah pengalaman yang disampaikan dari Ana. Benar ataupun tidak, ingat Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja.
Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itulah kisah yang dikongsi sama dalam rancangan MJ12. Saya yang baca ni pun meremang walaupun di tempat baru tetap meremang. Seram saya ni kalau baca kisah, saya suka menderas pengalaman yang dikongsi sama. Saya baca, saya tengok, mungkin dah faham jalan cerita. Saya akan cuba bacakan, sampaikan daripada seolah-olah cerita tu datang daripada orang yang diceritakan di telinga saya ni. Saya, gini cerita dia. Lepas tu saya sampaikan pada anda. Jadi bila saya berbuat demikian, saya dapat menjiwai pengalaman dan saya tidak seolah-olah seperti kedengaran sedang membaca lah. Seolah-olah seperti pada satu hari sedang saya berjalan-jalan, saya toleh ke belakang. Saya tengok ada orang dan saya berjalan dengan lebih cepat lagi. Saya memahami kisah. Sebab tu kadang-kadang penat buat MJ12 ni. Sebabnya kena baca, kena faham, menghayati, baru sampaikan. Bila saya berbuat demikian, saya pun sendiri rasa meremang. Sebabnya saya kadang-kadang sampaikan, saya akan pejam mata seketika untuk menjiwai situasi yang dialami. Dan awal tadi kisah dekat warung tu seram. Dia dari jauh tunggang motosikal. Tu dah abang. Tu. Ya tu. Sampai, ada orang tengah bakar sate lah. Okey lah. Ada seat kosong lah. Okey lah. Dia pun duduk. Dengan isteri duduk. Ingatkan orang gerai tu akan datang ambil order tak adalah. Suami pun bangun. Pergi cari, mana orang gerainya? Dan suami perasan, tadi bakar sate. Kenapa tempat satenya tak berasap? Tak ada bara. Tak ada sate. Kemudian isteri pula nampak, baru perasan tempat tu dah terbengkalai, dah tidak lagi digunakan. Bayangkan, kalau anda dalam situasi itu bagaimana? KC akan berehat seketika. Terima kasih pada anda yang ada di Facebook Ria. Terima kasih pada Nora. Terima kasih pada Idafi. Siapa lagi ada? Rizal Kumiko. Okey, kita juga ada Yakashiman, Osman Zailani. Wah, nama macam hati saya, Osman Zailani. Terima kasih. Kita juga ada siapa lagi? Kak Nur Kia Jones. Terima kasih, sedang masak pastinya. Waktu-waktu macam ni lah. Orang England masak. Masak kirim sikit lah kurier. Juga ada Kak Nana Sarina Selamat Voice. Terima kasih pada Kak Syahida yang berada di US sekarang ini. Katanya salam kenal dari Texas, KC. Texas ni orang-orang cowboy Cowboy pun dengar cerita hantu ke? Jadi terima kasih pada semua yang sedang mendengar. Juga ada Arlina sedang mendengar dari Shah Alam. Sedang mendengar sekarang ini dengan ibu saya, KC. Pertama kali ibu mendengar rancangan MJ12. Saya recommend beliau. Katanya syok lah. Besok ajak saya lagi dengar. Terima kasih lah kerana recommendkan ibu anda. Siapa yang mendengar MJ12 dan pernah recommend, pada siapa anda pernah recommend rancangan ini? Mungkin anda pernah, KC, saya pernah recommend pada abang saudara saya, pada kawan saya, pada budak sekolah saya, pada pakcik, makcik, mak, bapak. Siapa yang anda pernah recommend dan sekarang ini dah pun mendengar rancangan MJ12? Boleh kongsi dengan saya di Facebook Ria. Kita kembali selepas beberapa buah lagu dalam MJ12 di Ria 897 FM. 897 FM. Terima kasih kepada anda semua yang mendengar rancangan MJ12 temankan saya, KC. Dan saudara, pada tengah malam ini seperti biasa, kisah-kisah pengalaman anda dikirimkan kepada saya melalui kiriman email misterijam12@gmail.com ataupun ria@mediacorp.com.sg. Boleh anda kirimkan kepada saya dan akan saya cuba bacakan seberapa banyak yang mampu. Terima kasih pada anda. Awal tadi saya bertanya tentang anda mendengar MJ12 dengan siapa dan mungkin siapa pernah anda recommend. Ini kiriman daripada Faizul, katanya. Faizul Izul Bear. Saya, KC, recommend MJ12 pada isteri saya. Yang mana sebelum ni dia takut. Saya kata tak ada seram. Sekarang ni dia dah addicted pula. Dia dengar lebih banyak dari saya. Ya, bukan addicted, dia addicted. Ya. Ini mungkin spelling error, saudara. Katanya di sini sekarang ini dia dengar lebih banyak dari saya. Sebabnya saya ada waktu-waktu ni tak boleh dengar, kerja pagi. Dan isteri saya ni suri rumah sebelum masa. Dia akan dengar di atas katil tepi saya ketika tengah tidur. Itu dia. Terima kasih pada anda, Abang Bear, yang berkongsi kisah ataupun berkongsi rancangan MJ12 dengan isteri anda. Kita juga ada Mia. Mia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya recommend kisah ini kepada kawan saya yang menetap di Australia. Namanya
adalah Alicia Alicia Kamarul yang sedang juga mendengar pada tikadan saat ini. Say hi to her, Casey. Okay, hi. Alicia dari Melbourne, Australia. Katanya saya recommend beliau, dan selepas mendengar MJ12 terus dia sangkut, Casey. Tapi nasib baik katanya ada YouTube juga. Kalau terlepas dengar waktu malam, dia akan dengar melalui saluran YouTube. Ya, terima kasih pada hamba Allah yang telah pun berkongsi. Kita ada beberapa rakan MJ12 yang berkongsi pengalaman kisah misteri yang dirakamkan kemudian dimuat naikkan di YouTube. Terima kasih pada anda ya. Yang ini kiriman daripada Nurbila, kata, Casey, saya recommend MJ12 ni kepada dua anak saudara saya. Mereka ni kedua-duanya adalah orang JB, Casey, ketika mereka datang ke Singapura untuk majlis kahwin, dan malam tu kita riwang dekat bawah blok riwang, saya buka MJ12, terus mereka berkenan dan terpaut dengan rancangan MJ12. Terima kasih. Yang ini daripada siapa ni? Zia kata MJ12 the best. Saya ni kawan saya recommendkan. Oh, bukan dia recommend kawan dia recommendkan. Ini kawan, kata Zia, kawan saya ni waktu itu berada di camp dan saya sedang berbual. Amboi, dekat camp berbual dekat telefon, kawan ke? Kawan ke? Jadi kawan saya dalam camp, dia berbual dengan saya. Kemudian saya tanya, ni apa ni? Tengah dengar asal macam ada bunyi efek seram. Jadi saya pun katalah dengar MJ12. Kemudian suruh dia dengar, dan dia sejak itulah dia terus mendengar rancangan MJ12 dan gemar. Katanya saya mendengar rancangan MJ12 dan gemar dengan rancangan ini. Terima kasih pada anda, dia. Baik, itu antara kiriman yang saya terima pada tengah malam ini. Yang ada di Facebook, mohon maaf tak bacakan semua, tak boleh, tak sempat ya. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah misteri jam 12. Seperti biasa malam ni saya akan pulang lebih awal sebabnya pagi ada beberapa hal yang harus saya hadiri, antaranya mesyuarat dan sebagainya. Jadi kita akan teruskan MJ12 sebelum saya undurkan diri, dan satu kisah encore akan saya ketengahkan untuk anda semua. Kalau sudah bersedia, kita teruskan misteri jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, saudara. Kisah berikut ini yang ingin saya kongsi sama dengan anda, pengalaman daripada siapa ni? Nizam. Katanya Nizam, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ni kerja bersama dengan sebuah syarikat pembersih. Saya ikut van pergi dari satu stesen bas di Singapura ke satu stesen bas. Kita akan cuci stesen bas, kita akan bersihkan stesen bas, buang sampah. Jadi itu tugas kita. Ada kalanya perlu buang sampah, ada kalanya kita hanya datang untuk bersihkan saja. Pengalaman saya yang ringkas berlaku di salah sebuah perhentian bas di kawasan Mandai. Ya, dekat Mandai. Jadi yang bersih ni dalam van cuma dua orang, pemandu dengan saya. Pemandu dengan saya akan turun dan kita akan bersihkan bus stop. Siram air, taruh sabun, kita cuci lantai, cuci papan tanda iklan dan sebagainya. Dalam perjalanan, sebelum sampai dekat katanya di sini, sebelum sampai di perhentian, dari jauh saya dah dapat lihat dekat bus stop tu pukul 2 lebih pagi ada orang tengah duduk. Dekat Mandai, Casey. Kalau bus stop tu dekat Tampines, tak kisah, saya faham. Tapi ini dekat Mandai. Kawasan Mandai itu adalah kawasan industri, kawasan perkilangan. Siapa yang nak duduk dekat bus stop perhentian bas pukul 2 lebih pagi, Casey? Jadi saya pun cakap dengan member saya, namanya Bob. Bob, jap, slow down. Apasal? Saya tanya pada Bob. Kemudian Bob beritahu saya beritahu Bob, kau tengok kat bus stop tu. Apasal? Tak. Kau tak rasa pelik ke? Sekarang nak pukul 2 lebih pagi, dia duduk kat bus stop sorang-sorang. Ni tempat apa sih? Kalau ada rumah okey lah. Kemudian Bob tengok saya. Kau cakap pasal apa ni? Tu dekat bus stop ada orang, takkan kau tak nampak? Bro, aku tak nampak pun ada orang. Terus saya terdiam
Bob pusing. Kau nak buat lawak lagi lah. Kau nak takut-takutkan orang lah. Kerja nak kena habis tau. Nanti orang komplain. Bob, pergi tempat lain dulu lah Bob. Ataupun malam ni sini skip lah. Boleh tak? Okey lah. Jadi Bob pun memandu lepas daripada bus stop perhentian bas di kawasan Mandai. Pendengar Ria 897 FM. Bila lalu dekat tepi bus stop, saya masih boleh lihat seorang perempuan sedang duduk dekat bus stop. Dan Bob cuba toleh. Saya tengok Bob, nampak tak? Mana ada orang? Sumpah aku tak nampak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia kisah dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Baik, kisah selanjutnya saya nak bacakan. Kiriman daripada ini dari Singapura, Mandai. Kita terus pergi ke Johor. Pengalaman ini datang daripada pendengar kita bernama Nita. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Nita. Apa khabar Nita? Saya pendengar MJ12 berasal dari Johor. Pengalaman saya ketika saya berada di kawasan Kampung Senibung, katanya Nita. Wah, Kampung Senibung Waktu tu saya sedang menunggang motosikal dengan adik saya. Kita ni nak pergi membeli sesuatu dekat sebuah gerai makan di Kampung Senibung. Saya ni tinggal bukan dekat Kampung Senibung. Rumah saya di kawasan daerah Permas Jaya. Dari Permas Jaya dekat rumah saya pergi Kampung Senibung ni tak jauh KC. Tunggang motor dalam 10 minit, 15 minit sampailah. Jadi dah sampai, kita pun beli makan. Bila nak balik tu, masalah mula muncul. Apabila saya dengan adik sedang tunggang nak balik adik saya ni pembonceng lah, duduk belakang. Saya ni yang menunggang motosikal. Adik saya tangan kiri kanan sedang pegang makan. Saya tunggang perlahan-lahan dekat gelap ni. Dan katanya di sini sedang menunggang motosikal, adik saya ni tiba-tiba menegur. Katanya, "Kak, tu kain apa kak dekat pokok?" Kata adik saya, dekat pokok tu ada kain. Kain apa tu? Seram kak Siapa punya kerja lah gantung kain putih ke atas, kata adik saya. Saya pun berhenti. Saya toleh tengok. "Engkau ni, kenapalah engkau pergi tegur?" Adik saya terus terdiam. Jadi Casey, tiba-tiba saya dengan adik saya, mana motosikal tu dah diberhentikan seketika sebab saya nak marah, nak tegur adik, meremang ke si bulu rumah. Selepas saya kata, "Kau ni kenapa tegur?" Meremang bulu rumah. Terus saya dengan adik boleh bau bunga cempaka. Apa yang saya tahu daripada cerita yang dikongsi oleh ibu saya, nenek saya, bunga cempaka ada kaitan dengan kehadiran Pontianak ataupun kakak cantik ataupun cik pun. Jadi bila dapat bau Casey, ini bermakna benda tu memang bukan kain tetapi sebaliknya. Saya teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Ya, tunggang motosikal dah sampai dekat rumah. Jadi saya pun turun dari motosikal, tolong adik angkat barang dan balik ke rumah lah. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang berlaku bila sampai rumah ni, dah makan, dah kenyang, semua dah nak tidur tau. Masuk bilik masing-masing. Adik saya datang bilik saya. Katanya, "Kak, malam ni adik tidur dengan kakak boleh tak?" "Kenapa? Kau takut pasal tadi Adik saya diam. "Dah lah, tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah kita selamat." Adik saya diam lagi. "Kenapa?" "Dah lah, tidur sini lah dengan kakak." "Kau pergi ambil tilam kau." "Kakak boleh tolong ambil kat tilam tak?" Kau nak tidur sini, ambil lah sendiri." "Tolonglah kak, Sekali tolong saya kak." Saya pun okey lah, adik tunggu sini. Saya pun bangun. Saya keluar dari bilik saya, pergi bilik adik. Nak ambil tilam ini bilik adik saya gelap. Baru sampai depan pintu, Casey, saya nampak bawah katil adik saya ada benda putih tengah baring. Pendengar Ria 897, saya ternampak bawah katil adik saya ada benda putih Casey, tengah baring. Saya daripada nak masuk bilik, patah balik, tengok adik saya tengah duduk dekat katil.
Adik, tak apalah. Adik tidur atas katil, kakak tidur bawah je lah, alas selimut. Terima kasih, Kak. Adik saya tak tanya soalan pun, kenapa, nampak ke tidak. Malam tu saya dengan adik tengah tidur. Sebelah bilik saya adalah bilik adik. Dengar Casey, bunyi orang ketuk-ketuk, dengar bunyi orang kerik-kerik tembok bilik sebelah. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ria 897 FM bersama dengan saya Casey. Satu lagi kisah sebelum saya undurkan diri dan jumpa anda esok dalam MJ12. Dan selepas ini kita akan dengar rancangan Encore. Saya minta izin untuk balik lebih awal lagi sebab esok ada beberapa perkara yang harus saya hadiri. Jadi takut nanti tak terbangun saya. Kena bangun kerja pagi, mata saya dah naik noneng-noneng ni. Baik, apapun terima kasih pada pendengar-pendengar Misteri Jam 12 yang sedang mendengar tingkatan saat ini. Inilah Radio Ria 897 FM bersama dengan saya Casey. Apa kau buat datang dalam rumah ni? Apa tujuan kau ganggu keluarga dan budak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau fikir aku tak tahu baca? Aku tahu. Ini kisah yang dikongsi sama datang dari Encik Murad. Encik Murad berkongsi, katanya saya ni adalah seorang pakar perawat, pakar perubatan Islam. Saya pernah merawat pelbagai orang, Casey. Dari sihir, dikena rasuk. Dan antara perkara yang sentiasa membuat saya rasa terperanjat, walaupun pernah berkali-kali perkara ini berlaku, adalah bila jin mula membaca, mula menyambung surah-surah yang kita baca. Pernah sekali satu kejadian yang sedang saya merawat seorang pesakit. Saya membaca surah setengah jalan, Casey. Tengah baca ni, dia terus masuk dan baca sama dengan saya. Kalau bab ni agak susah sedikit, sebab dia mampu manipulasi surah-surah yang dibaca, menunjukkan yang dia tak takut. Tapi tidak. Sebabnya surah yang saya baca pada waktu itu mungkin tidak terkena pada dirinya. Begini, Casey. Surah-surah ni dia macam ibarat obat. Kalau kita demam, kita kasih obat batuk, tak mujarab. Jadi kadang-kadang bila kita baca surah, tersalah baca, tersilap, memang tak ada apa-apa efek, Casey. Jadi bila dia baca surah-surah, ramai di antara kita yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan dalam perubatan Islam, kita akan rasa terperanjat, akan rasa terkejut. Ya, akan rasa macam, dia ni biar betul ni. Dan maka itu kita akan percaya dengan dia, sebabnya dia boleh baca surah apa. Tapi tak semua, Casey. Ada surah-surah bila dia baca, dia akan rasa panas. Dia tak akan baca surah-surah macam tu. Jadi bila tengah baca, dia boleh sambung. Saya tahu, ni surah tak mujarab ni, tukar surah yang lain. Saya pun cakap lah bila dia tengah baca ni, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wah, pandai kau tahu baca surah. Baguslah kalau kau ingat Allah. Baguslah kalau kau pergi sekolah, ya. Engkau pun tahu kan dalam surah ni yang mengatakan tentang azab di dalam api neraka, bukan untuk manusia. Malah golongan-golongan macam kau pun akan masuk. Dia ketawa, Casey. Konon-konon dia nak tunjukkan kita yang dia tak takut. Mula saya membaca surah ni, saya mula baca ayat pertama, dia terus toleh tengok saya. Dia berhenti dia ketawa. Misal kata dia tengah ketawa, baca dan baca, tolong,
Panasnya badan aku. Panas. Tolong. Panasnya. Panas. Saya akan terus baca sampaikan dia pingsan. Ada kalanya dia akan merayu, dia akan keluar empunya diri, dan empunya diri akan konon-konon minta maaf. Katanya, tolonglah, jangan baca lagi, saya dah okey dah. Tapi tidak. Meraih menagih simpati Casey, kata Encik Murad. Bila sesuai surah tu kena pada dirinya, habis melecur satu badan. Itu pengalaman saya, Casey. Mohon maaf kalau ringkas. Pengalaman yang tak dapat saya lupakan dan tetap membuat saya rasa terperanjat kadang-kadang bila mendengar orang yang dirasuk, disampuk ni juga boleh turut membaca surah sama seperti kita. Misteri Jam 12. Okey, saudara, terima kasih pada anda semua. Yang ini kiriman daripada Azli. Azli kata, Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Saya tadi sedang mendengar MJ12 dekat bilik saya. Tiba-tiba dekat tingkap saya dengar bunyi ketuk 2 kali. Tek-tek. Saya bangun, angkat bantal. Sekarang ni berada di ruang tamu sedang mendengar Misteri Jam 12. Seram kisah malam ni. Saya tak dapat dengar setiap malam, jarang-jarang dapat dengar. Hari ini antara hari yang boleh saya dengar. Jadi hari ini kisah malam ini saya kasih 2 thumbs up. Wow, terima kasih pada anda. Okeylah saudara, saya undurkan diri. Kita akan ikuti mungkin kisah Encore MJ12. Mohon maaf ya sekali lagi. Awak tadi pun dah dengar beberapa kisah, yang ini sambung lagi beberapa kisah. Terima kasih pada anda semua. Dan terus bersama dengan Ria 897 FM bertemankan saya Casey dan Niti pada esok pagi ataupun pagi ini. Pagi ini saya bertugas pukul 6 pagi. Ya, 6 pagi sampai 10 pagi dalam Roti Bakar Teh Tarik. Terima kasih pada anda yang mendengar. Sebab ada yang kata, Casey, kita dengar tahu. Terima kasih lah. Dan kemudian malam Misteri Jam 12, Casey juga akan bersama dengan anda. Terima kasih pada semua. Terus ikuti Misteri Jam 12 Encore. MJ12 Encore. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, saudara pendengar Ria 897 FM. Telah pun anda dengar kisah yang pertama. Awal tadi agak panjang sedikit, tetapi itulah pengalaman yang dikongsi sama oleh Hisham ya dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi bagaimana dengan anda? Kita akan teruskan berkongsi pengalaman. Tapi sebelum itu, ini ada beberapa komen di Facebook yang ingin saya bacakan. Ada juga kiriman yang ini secara private dikirimkan kepada saya. Datangnya dari Noni, bukan nama sebenar. Katanya, Casey, jangan sebut nama Facebook saya. Hanya gunakan nama Noni dalam pengalaman yang saya ingin ceritakan. Pengalaman saya yang ringkas ini berkenaan gangguan yang saya alami. Saya baru saja berpisah dengan suami saya. Anda bayangkan, baru berpisah dengan suami setelah setahun ulang-alik mahkamah. Saya rasa bersyukur akhirnya saya dapat penjagaan mutlak kepada seorang anak daripada perkahwinan ini. Anak saya ni masih kecil, jadi pastinya memerlukan penjagaan dari seorang ibu. Saya memang sayangkan anak saya. Turun naik court Casey untuk mendapatkan hak penjagaan anak. Keluarga sebelah pihak bekas suami mati-mati tak nak benarkan saya. Macam-macam cerita dia buat, mengatakan yang saya tidak bertanggungjawab. Cerita-cerita yang tidak benar. Sampaikan ada pegawai kebajikan yang harus datang ke rumah saya secara mengejut. Nak tengok cara saya melayan anak bagaimana agaknya. Dan ialah orang yang jujur
selalunya akan menang. Jadi bila pegawai itu datang, melihat keadaan saya menjaga anak, keadaan rumah, yalah, ibu saya ni juga turut menjaga anak bila saya keluar mencari rezeki. Jadi semuanya keadaan nampak okey. Dan dipendekkan cerita, saya mendapat hak menjaga anak 100%. Suami hanya dibenarkan untuk membawa anak keluar pada hujung minggu sahaja. Hari Sabtu ataupun hari Ahad. Hari-hari biasa tidak dibenarkan kerana anak saya ni perlukan saya. Jadi dari situ keluarga suami memang tidak puas. Saya tahu ini adalah tamat satu episod, permulaan satu episod yang baru. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Tamat satu episod, akan tetapi permulaan satu episod yang baru dalam hidup beliau, kata Noni. Memang benar apa yang saya anggap selama ini berlaku. Saya rasa bersyukur dapat jaga anak, tetapi keluarga bekas, saya kalau boleh tak nak sebut pun nama perkataan suami, keluarga bekas telah pun menunjukkan mereka tidak puas hati. Malah bekas ibu mertua ketika keluar daripada mahkamah memberitahu saya, nanti kau akan menyesal. Saya terdiam. Saya anggap mungkin kata-katanya sesuatu yang hanya ingin menakut-nakutkan saya. Seminggu masa berlalu dengan begitu pantas. 2 minggu, alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku. Masuk hampir-hampir minggu yang ketiga, Casey. Waktu tu anak saya sedang tidur, mak saya sedang tidur, saya baru balik kerja seorang diri. Balik masuk dalam rumah gelap. Kalau mak tidur, lampu semua ditutup kecuali lampu dapur. Anak tidur dengan dengan mak saya dalam bilik di atas katil. Jadi lazimnya bila balik saya akan mandi, siapkan diri, makan, kemudian saya akan dokong anak masuk dalam bilik saya, tidur dengan saya. Itulah yang berlaku, kata Noni. Tapi malam tu bila saya balik, dah penat, saya pun tutup pintu, nak masuk bilik, nak ambil tuala, nak ambil pakaian, nak mandi ni. Jalan beberapa tapak selepas saya tutup pintu. Pendengar Ria 897, beberapa tapak selepas saya tutup pintu rumah, siapa pula yang ketuk pintu? Malam-malam macam ni. Siapa Saya dengar bunyi orang ketuk pintu rumah beberapa kali, Casey. Saya menuju ke arah pintu dan membuka pintu rumah saya. Saya dapati di depan rumah tidak ada sesiapa pun. Saya tengok kiri, tengok kanan, tak ada orang. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang. Sebab apa, Casey? Sebab saya terdengar orang kata, Assalamualaikum. Suaranya halus dan menakutkan. Pendengar Ria 897 FM, saya tidak menjawab salam sebab saya tengok tak ada orang. Saya pun tutup pintu dengan segera masuk ke dalam bilik. Kebetulan bilik tidur saya tingkapnya terletak bersebelahan dengan koridor luar rumah. Jadi bila saya duduk dekat dalam bilik, fikirkan apa yang aku dengar. Siapa yang ketuk pintu aku malam-malam? Saya tak boleh fikirkan, Casey. Memang menyeramkan pada saat itu. Jadi apa yang berlaku? Saya pun tidak ingin endahkan lagi. Saya pun berdiri, sedang nak jalan dengan tuala di tangan. Assalamualaikum. Saya dengar suara orang beri salam halus, sayu bunyinya. Tapi hujungnya
Assalamualaikum. Kum dia melirit. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya pun dengan segera mandi, bersihkan diri. Apabila saya keluar dari tandas, mak saya Casey, dekat depan dapur. Mak, terperanjatkan orang aja. Kenapa tak tidur, Mak? Aku tengah tidur. Aku dengar orang ketuk pintu. Aku ingatkan kau lupa bawa kunci. Sebab itulah Mak bangun. Aku dengar kau ketuk pintu, banyak kali kau ketuk pintu. Lepas tu kau beri salam. Mak ada jawab tak salam tu? Yelah, dah aku dengar kau beri salam. Takkanlah aku tak jawab. Habis apa jadi, Mak? Yang kau ni takut sangat kenapa? Yelah, macam biasa aku dengar orang ketuk pintu, mungkin aku mimpi agaknya. Aku buka pintu lah, jawab, Waalaikumsalam, kejap. Aku buka pintu. Tahu-tahu aku dengar dekat dapur bunyi air. Rupa-rupanya kau dah balik tengah mandi. Mak, Ashraf tengah tidur kat dalam. Dahlah, kau pergi makan dulu. Nanti kau ambil Ashraf Kalau kau penat sangat, biarlah Ashraf tidur dengan aku. Mak saya Casey masuk balik sambung tidur. Saya duduk dekat ruang tamu, nak makan pun dah tak ada selera. Apa yang saya belajar, Casey, kalau kadang-kadang kita terdengar bunyi orang beri salam, kita kena tengok siapa yang beri salam. Takut-takut tak ada orang. Kalau tak ada orang, kita menjawab salam. Misal kata, Assalamualaikum. Kita pun jawab, Waalaikumsalam. Ia adalah satu petanda seolah-olah kita membenarkan sesuatu yang ada dekat luar, tak tahu dengan apa sebab tak boleh masuk ke dalam rumah kita. Kita seolah-olah, apa yang saya pelajari, membenarkan benda itu untuk masuk ke dalam rumah. Jadi bila mak saya bangun, dia kata dia dengar orang ketuk pintu, dia jawab salam. Casey rasa saya tak risau. Casey, dari situlah bermulanya gangguan-gangguan dalam rumah. Lat beberapa hari, anak saya demam panas. Hantar pergi doktor, kasih obat. Doktor kata ni demam biasa, tapi kena jaga. Anak di bawah usia 5 tahun, kata doktor, senang dapat sawan. Kalau boleh badan tu jangan terlalu panas. Seringkali gunakan kain lembap untuk tekap-tekap dahinya untuk turunkan suhu badan. Jadi itulah, mula-mula ingatkan demam. Masuk hari kedua, masuk hari ketiga, kemudian pendengar Ria 897 FM. Saya dapati anak saya ni kalau dia demam, badannya panas, selalu lepas maghrib. Waktu petang, waktu tengah hari, tak ada pun demam. Badan suhu okey. Dan pada suatu hari, waktu tu anak saya dah beberapa kali tidur dengan nenek. Sebabnya dia demam, saya pun tak nak angkat-angkat dan mengganggu tidurnya. Saya pun kata, Mak, tak apalah Mak, biar Ashraf tidur dengan Mak. Kalau saya balik kerja malam pun, nanti dia angkat-angkat dia terbangun. Yelah, mak saya pun faham. Lagi sukalah orang tua tu, katanya Noni. Sampaikan pada satu hari setelah hampir 3 hari, kalau tak silap saya, 3 hari Casey anak tidur dengan mak. Saya balik kerja pun rasa macam dah 3 hari tak tidur dengan anak. Saya pun kata pada mak, malam ni saya nak tidur dengan anak lah. Balik kerja dah mandi, dah makan, dah siap. Dokong anak masuk dalam bilik. Tidur okey. Saya tak tahu berapa lama, tiba-tiba anak saya, Mama, Mama, Mama. Anak saya pada waktu itu yang berusia nak dekat 3 tahun, hampir-hampir 3 tahun. Anda bayangkan, hampir-hampir usia 3 tahun, dia memanggil saya, Mama, Mama, Mama. Saya bangun.
Ashraf, ada apa? Dia tunjuk, kemudian dia tutup mata. Dia tak tahu nak cakap ada hantu. Dia tak tahu nak cakap ada monster. Dia tak tahu, Casey. Dia cuma tahu kejut saya, panggil saya mama. Dia tunjuk, kemudian dia tutup mata. Dia menangis, peluk saya. Tubuh menggigil. Saya tengok, mana ada apa? Dia tunjuk dalam bilik, belakang langsir dalam bilik saya. Saya pun bangun. Bila bangun, mama. Seolah-olah memberi petanda jangan tinggalkan dia. Saya pun dokong. Bila saya dokong, berjalan menuju ke arah langsir, lagi dia terpekik sampaikan mak saya bangun. Ni asal ni. Tak lah mak, Ashraf. Saya tengah tidur, dia kejut mama. Saya tanya kenapa, dia tunjuk dekat situ. Mak saya pun pergi ke sini. Pergi selak langsir. Tak ada apa-apalah. Dah lah, tak apalah. Asal tidur dengan nenek Mak saya pun dukung Ashraf masuk bilik. Saya duduk dekat bilik dengan mak saya. Ashraf dah tidur. Apa mak Dah lah, mungkin mimpi yang seram agaknya, kata mak. Okeylah. Mak pun duduk berbual dengan saya buat seketika. Dah lah, mak kata nak tidur. Saya pun masuk dalam bilik. Casey, bila saya baring dalam bilik, rasa macam tak selesa tau. Saya pandang ke arah tempat yang anak saya tunjuk. Saya nampak ada makhluk rambut panjang mengurai sampai dekat lantai, Casey. Susuk tubuh macam perempuan, tak nampak muka. Tapi walaupun itu, sudah cukup untuk menakutkan saya. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah. Dalam hati, adakah itu yang anak aku nampak? Kepenatan tertidur terlelap. Sampailah keesokan harinya. Dipendekkan cerita, gangguan mula berlaku sedikit demi sedikit. Tapi yang paling teruk kena bukan anak, bukan mak. Saya yang paling kena teruk terjejas dengan gangguan. Lama-kelamaan saya dapat tahu ini adalah perbuatan keluarga, bekas keluarga mertua yang mungkin tidak puas hati. Jadi alhamdulillah saya dapat kesan, walaupun agak lambat, tapi tidak awal dah kena ganggu. Anak saya pun dah kena, mak saya pun dah kena. Saya dengan mak cari seorang ustaz datang semah rumah, bersihkan rumah, dan apa jua yang masuk dapat dikeluarkan. Itulah yang teruk, Casey. Setelah ustaz datang, setelah ustaz bersihkan rumah, semah rumah daripada kehadiran makhluk halus, seperti yang dimaklumkan, bilik tidur saya terletak dengan koridor rumah. Saya tengah baring dengan anak saya dekat tingkap, Casey. Bismillahirrahmanirrahim. Pakar menasihatkan saya, kalau ada gangguan dekat luar jangan takut, tak boleh masuk asalkan saya tidak mengizinkannya. Kita jangan indahkan. Tetapi Casey, kita ni manusia. Kalau duduk dalam masjid pun kadang-kadang terdengar, ternampak sesuatu yang takut, kita akan takut. Saya pula dengan anak Casey dalam bilik, terdengar bunyi itu. Saya, kalau seorang diri tak ada anak, dah lama saya lari masuk dalam bilik ibu saya. Oleh kerana saya sayangkan anak saya, tak kisahlah, kau nak datang-datang lah. Dan gangguan ini, untuk pengetahuan Casey, masih berterusan hingga hari ini, tetapi hanya sekadar di luar kawasan rumah saya sahaja. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri
Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar